Semua yang kecil, yang besar, yang panjang, yang pendek, yang berduri, tak berduri, semua bergerak. Nak bagi tahu kita hidup ini perlu bergerak. Hidup ini perlu berusaha yang sungguh-sungguh. Sebab kita tak tahu rezeki kita Allah tabur ke mana. Allah letak kat mana, apa cara nak dapat dan sebagainya. Maka sekali lagi kita kata, kalau cacing, ulat Allah janjikan rezeki. Kalau ikan Allah janjikan rezeki. Kalau burung Allah janjikan rezeki. Apa pula pada manusia? Pastilah perhatian Allah lebih besar. Sebab kita ni adalah antara makhluk yang paling disayangi Allah. Paling dicintai Allah. Pastilah rezekinya sudah ditentukan. Pastilah rezekinya sudah disediakan. Maka kita tidak perlu susah hati ada rezeki ke tak ada rezeki. Kecuali mati. Mati rezeki yang ada di dunia ditutup. Dibuka pula rezeki yang ada di akhirat. Apa rezeki yang ada di akhirat? Bila di alam baqa, alam barzah, kita sudah melihat membau harumnya syurga. Kita sudah merasa nikmat-nikmat syurga masuk ke dalam barzah kita. Sebab itu siapa yang baik, siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, di dalam liang lahat lagi dia sudah, liang lahatnya diluaskan seluas mata memandang dan dia sudah melihat indahnya syurga. Ataupun kalau dia merupakan orang yang bermaksiat, dia sudah dapat bahangnya neraka. Sebab itu kita katakan, semua yang durhaka pada Allah akan nanti mendapat pandangan bahagia dan tempias-tempias yang ada di neraka. Panas sepanas-panasnya. Maka sekali lagi mari kita melihat. Rezeki adalah miliknya Allah. Usaha supaya kita dapat. Sebab itu kalau pemegangnya Allah, kalau kita tak pegang pemegangnya, tak taat pemegangnya, kalau di dunia ini penjaga stor je kot. Kalau kita tak ikut perintah penjaga stor, tak dapat barang nak dalam stor. Walaupun kita besar jawatannya. Sama juga Allah, kita nak bangun balik. Allah pemegang. Allah pembekal. Tapi yang kita nak ambil, nak pegang tu dari mana? Nak capai tu dari mana? Ya Allah. Ini keyakinan tinggi untuk kita merasa tenang. Walaupun mungkin rezekinya sikit, tapi berkahnya lain. Ada orang rezekinya banyak, tapi berkahnya tak ada. Akhirnya dia hambur-hambur duitnya, akhirnya tidak mendatangkan apa-apa. Kebaikan paling penting, rezeki kita mesti membawa kita datang dekat kepada Allah. Tambah ibadah kepada Allah. Tambah yakin bahawa Allah itu ada. Tambah yakin Allah itu bantu kita. Tambah yakin Allah itu maha kaya. Sebab itu tidak ada rezeki orang yang terputus. Kecuali nyawanya sudah terputus. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi adalah, oleh kerana kita ini lebih hebat daripada cacing, lebih hebat daripada ikan, lebih hebat daripada burung, maka kita harus benar-benar memahami bahawa katalah kalau dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Az-Zariyat Allah bagi tahu kita apa? Sesungguhnya. Okey, Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah yang pemberi rezeki. Dialah pemberi rezeki yang memiliki kekuasaan. Udahlah pemilik rezeki dan dia punya pula berkuasa, lagi maha kukuh. Bermakna rezeki kita orang tak boleh ambil. Sebab aku tidak bimbang dengan rezeki aku kerana tidak ada siapa-siapa boleh ambil rezeki aku. Tak ada orang boleh ambil kita punya. Tak ada. Okey, kalau ditakdirkan kita punya dia hilang, maknanya itu bukan rezeki kita. Itu rezeki orang. Okey. Yang kita paling bimbang. Okey. Allah siapa ke namanya? Hasan Al-Basri. Okey, Hasan Al-Basri. Kata apa? Aku tidak bimbang dengan rezeki aku kerana tak ada siapa yang akan ambil rezeki aku. Okey. Tapi yang aku paling bimbang ialah ibadah aku. Kerana tidak ada orang yang boleh buat ibadah itu untuk aku. Ini kekuatan keyakinan yang paling tinggi oleh para ulama kita dulu. Okey? Maka kalau kita katakan Allah juga bagi tahu, Allah akan uji kamu. Kamu tidak akan beriman selagi kamu tidak akan merasa beriman kalau belum diuji.
Maka Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kehilangan, Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan tidak tenteram dan sebagainya. Kenapa Allah uji itu? Untuk tengok kita keimanan kita. Kerana modal untuk merasa dekat dengan Allah ialah adalah tahap keimanan. Bukan telekung cantiknya, bukan sedekah banyaknya dah. Apa sebab dia bagi, apa sebab dia buat itu lebih besar daripada apa yang dia buat. Sebab itu kita katakan kekuatan yang nak dibangun ialah kekuatan yang nak dibangun ialah merasa bahawa aku masih hidup, pasti ada rezekinya untuk aku. Cara mana Allah nak bagi kita tak tahu. Sebab itu kalau kita mengkaji tentang rezeki, kita akan dibekalkan dengan 4 cara rezeki. Ada rezeki yang dibuat dengan kerja yang paling susah. Katalah orang pecah batu misalnya, ataupun orang yang gali parit misalnya, ataupun orang yang membajak sawah. Kerjanya susah, tapi hasilnya sikit. Contohnya, tak dapat, lambat pula tu. Itu yang pertama. Kedua, ada orang yang bekerja. Kerjanya ringan, kerjanya mudah, pusing kerusi saja. Tapi rezekinya besar, gajinya besar. Itu kalau kita fokus kepada rezeki itu berupa gaji. Okey? Kalau rezeki itu dikaitkan dengan kesihatan, antara kita yang paling susah sakit, jarang pergi hospital, jarang jumpa doktor, jarang bagi duit untuk bayar perubatan, maka itu adalah rezeki. Boleh bangun tidur, itu rezeki. Boleh makan, itu rezeki. Boleh jumpa dalam FB ini pun boleh adalah rezeki. Maka sekali lagi, sehat itu rezeki. Ada makanan itu rezeki. Ada anak itu rezeki. Ada suami itu rezeki. Ada isteri itu rezeki. Walau hari-hari gaduh, tak apa, minta maaf je banyak-banyak. Contoh. Maka kekuatan yang nak diangkat ialah rezeki bukan sekadar duit, bukan segala harta. Tetapi yang namanya sehat itu rezeki, yang namanya boleh makan itu rezeki, yang namanya boleh tidur itu rezeki. Okey. Umi baru dapat panggilan telefon semalam, dia kata apa? Doktor, anak saya balik dalam keadaan kusai masai atau dalam keadaan serabut. Okey. Kemudian dia tidak boleh tidur sampai ke pagi. Dia tidak boleh tidur. Apa sebab? Itu sebahagian daripada simptom. Sebahagian daripada tanda-tanda dia mengambil benda-benda terlarang. Terutamanya, apa kita kata, dadah-dadah berbentuk ais. Yang paling senang ditelan, paling senang apa kita kata, digunakan. Okay, satu daripada side effectnya, anak kita yang termakan atau terambil ataupun diinaya dengan dadah yang kata dadah bentuk ais ini, ice cube ataupun ketul-ketulan air batu ini, dia adalah orang yang paling panas baran. Panas baran, mengamuk, marah, balik rumah marah dan marah dan marah dan marah. Okey. Itu satu daripada tanda orang itu dapat pembekalan dadah melalui ais. Pertama, dia akan paling cepat marah, senang marah, dan dia paling susah tidur. Paling susah tidur. Sampai pagi mungkin kadang-kadang tak tidur juga. Okey, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat, bahawa rezeki itu apa saja yang Allah kurniakan pada kita. Ada sahabat, jumpa orang, boleh senyum, boleh makan, boleh minum. Itu adalah rezeki. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang Allah bagi. Sakit itu rezeki sebab Allah bagi. Allah bagi penyembuhnya juga. Contoh. Tapi kalau nak makan lauk kita yang cari, tapi rezekinya dari Allah. Kita tak tahu hari ni nak makan lauk apa. Tengok kat pasar dulu apa yang ada. Contoh. Boleh nampak? Jadi rezeki di tangan Allah semata-mata. Maka sekali lagi mari kita tengok tadi surah An'am ayat 4. Aku yang beri makan, aku tidak diminta untuk diberi makan. Aku yang memberi. Maka kita katakan sesungguhnya manusia ini jauh lebih suci dari ulat. Jauh lebih suci dari ikan dan burung. Pastilah juga. Okey. Maka tak usahlah bersedih. Hanya kerana soal rezeki. Okey. Kita sekarang takut katanya orang berhenti ratus-ratus ribu. Puluh-puluh ribu yang kena beruang kerja, yang kena tutup syarikat dan sebagainya. Tapi kekuatan yang kita nak panjatkan setelah kita berlaku hilang kerja, hilang jawatan ini, ialah balik ikat diri dengan Allah seketat-ketatnya, sehingga kita tidak menyusahkan takdir, tidak menyusahkan orang, dan tidak menyusahkan persekitaran kita.
Maka ini yang kita katakan itu adalah rezeki hadiah dari Allah.